sebab itu keluar perang bukan wajib atas semua orang. Untuk mempertahankan negara, sebahagian je lah, tentera lah. Kalau semua wajib fisabilillah, semua wajib keluar perang. Kalau perang fisabilillah tu fardu kifayah, politik fardu kifayah. Dekat fardu ain. Bagi kufar, yakni wajib imam itu pergi perang kepada negeri mereka itu. Ni jelas yang kita pekah. Maka iaitu fardu kifayah. Dengan ijma' pula tu hukum kata itu fardu kifayah. Sekarang ni orang Islam banyak berdosa lah pasal tak perang dengan kafir. Kalau ikut lah. Atau naib imam yang pergi. Imam tu sendiri kena pergi tak ke? Zaman ni dia duduk rumah, tentera dia pergi. Dia ambil mana? Ambil hukum kedua atau naib imam. Dia suruh orang lain pergi, timbalan dia pergi perang, dia duduk di rumah. Dengan tentera kerana perang bagi mereka itu, atau diperbaik akan kota yang habis mereka itu, atau diperbaik akan kota yang antaranya itu masuk kata fisabilillah. Kena ada benteng antara negara kafir dengan Islam tu sebagai pertahanan. Kita mana buat? Islam ni dah ajar semua. Yang heran tu sempadan kita dengan duri kerawat, sepadan antara negara, tidak ada benteng. Itu yang orang boleh masuk. Tapi kalau buat masjid, buat istana, batu dia punya tinggi, tembok membazir situ. Sepatutnya sepadan tu lah kena tahan. Mana tembok dia, tak bagi musuh masuk. Termasuk jugalah ni parti apa semua ni, ini semua terbuka. Itu gaduh masalah Covid lah, apa benda lah. Dan antara negeri mereka serta ditegahkan dia dan ditaruhkan senjata, masuk kifayah. Letak senjata atau disimpan senjata, satu kewajipan. Dan orang yang menunggu padanya kena ada. Sekira-kira memadai melawan, jangan bawa seorang mengarut. Seorang dia tembak mati, habis musuh masuk. Yang mana kukuh Islam wajib mempertahankan agamanya, negaranya dengan mana ketenteraan. Kena ada satu benteng, ni tentera duduk di camp, di kawasan-kawasan yang musuh boleh masuk, tak ada. Tu kira tak menepati. Inilah politik. Pelaksanaan dalam politik tu penting, bukan berebut kuasa tu penting. Hari ni kita nampak berebut kuasa tu penting. Bila dah berkuasa tak kerti buat apa. Banyak benda tak selesai. Tak ada panduan. Panduannya masalah biasa. Itu pula apa yang masalah buat daripada ketenteraan, kerahsiaan tentera, kekuatan. Itu dia tak ikut. Yang dia ikut nak rumah besar, bangunan komplek beli besar-besar, macam mana nak menaikkan ekonomi, kekayaan sebagai tu je. Pembaziran, sukan. Sukan tu satu pembaziran. Habis duit dekat situ. Okey, sekira-kira memadai melawan akan mereka, itulah tentera yang disusun situ. Dia tak pekah, dia kata mengaji pekah ke mengaji politik ni. Pekah ni merangkumi semualah hukum. Maka hendaklah diperbuat akan salah satu daripada keduanya lah. Maka gugur fardu kifayahnya ini jika tiada mereka datang kepada negeri kita. Kalau musuh tak datang lah, memang dia pun kecil negeri dia pun, tak berani pun kot. Tapi satu-satu negeri yang kecil berani, Israel. Halus ya. Kalau kami dengan Syekh Nuruddin, dia kata negeri Israel ni, dia kata kalau diludah orang Islam, ludah banjir, dia punya kecil. Kecil je negeri dia. Tapi negeri Arab takut lah dia. Maka jika datang ia kepada negeri Islam, maka jadilah fardu ain. Dah masuk, dah mara ke dalam negeri Islam, itu fardu ain. Tadi belum masuk fardu kifayah. Itu tak boleh dah melari diri daripada perang. Atasnya tiap-tiap seorang daripada negeri yang ia masuk itu, hingga perempuan pun jatuh fardu ain. Kalau ikut dia bukan fardu kifayah pun.
perang ni untuk lelaki ahli sunnah, ya. Dan sahaya perempuan, sahaya orang, maka adalah termasuk saya seorang, dia sahaya tapi bila mempertahan negara jatuh fardu ain. Maka adalah jihad itu sebelum lagi hijrah itu haram. Asal hukum jihad tu haram sebelum hijrah. Setelah hijrah baru jatuh hukumnya wajib. Nabi tak mana tanda dia, Nabi tak pernah mengangkat pedang berperang sebelum hijrah. Okey, maka dia ambil pada situ berperang ni syaratnya kuat. Sekarang ni dah habis, dah tak kuat, tak wajib perang. Perang mati habis kita. Habis Islam dah tak ramai, perang pula mati habis. Dia kata tak kisah mati pun fisabilillah, tu masalah hukum dengan Tuhan lain. Hukum kita dalam dunia ni muamalat. Muamalat, masalah sosial, tu kena ra'i juga. Dan kemudian daripada hijrah diizinkan bagi kita pada berbunuh akan musyrikin jika mereka itu mendahulukan dengan dia. Kemudian diharuskan bagi kita memulai akan mereka itu dengan dia pada yang lain daripada Syahrul Haram. Bulan lain boleh. Kita dulu cetus nak perang, itu tak jadi salah. Kemudian dia yang serang kita tu wajib pertahan. Tu hukum jihad. Okey, kecuali kita tak boleh cetuskan perang Syahrul Haram. Kita janji nak buat peperangan dengan orang kafir pada bulan haram, berdosa lah. Tapi kalau dalam Syahrul Haram ni, bulan haram ni, dia yang serang kita, itu wajib pertahan, dia tak jatuh haram lah. Kemudian disuruh akan kita barang bulan, barang ketika. Okey, habis tu. Adapun dalil perang itu fardu kifayah juga, bukan fardu ain. Dia bila fardu ain bila musuh dah masuk tempat, jadi fardu ain lah. Firman Allah Ta'ala, la yastawil qa'iduna minal mu'minina ila qawlihi wa kullan wa'adallahu al-husna. Tiada bersamaan orang yang duduk mereka itu daripada orang yang mukminin. Jadi dia tak kata wajib, dia tak sama. Qa'idin tu duduk mana? Duduk rumah tak perang. Okey, hingga firmannya, panjang ayat tu. Dan tiap-tiap daripada wakullan, daripada tiap-tiap keduanya, yakni wakullah kan, wakulla wa'adallah, daripada kedua-dua orang yang pergi sambil dijanji Allah akan kebajikan. Jadi kebajikannya lah, mana dia tak sampai hukum wajib. Jadi ulama letak fardu kifayah. Maka dilebih orang yang pergi sambil atas orang yang duduk. Bila dia lebih lah, fardu, orang ni dah tunaikan fardu kifayah, dia ada kelebihan. Siapa yang duduk di rumah, orang yang keluar fisabilillah. Dan dijanjikan tiap-tiap keduanya kebajikan. Ni dalam ayat tu. Ayat tu 2 orang. Dan jika ada mereka itu berdosa, nescaya tiada dijanjikan dengan kebajikan. Ni dulu ada tu. Kita mestilah berperang fisabilillah, jihad, melawan kafir. Maka dia letakkan politik pun lawan kafir, jihad, mati masuk syurga bulan. Tu kawan ngaji pondok dulu buat fatwa itu. Fatwa ambil mana? Dalam ceramah lah, ceramah keset tu. Dia faham itu. Pergi dengar ceramah tu fisabilillah, mati ni semayang tak? Berapa ramai orang pergi dengar ceramah politik tak semayang. Dia dah bagi tahu lah sini. Kalaupun jihad perang, dia perang lawan musuh, dia tak dapat kebajikan kalau dia tak ibadat. Dia buat deraka tak semayang. Okey, orang berdosa tak? Dan setengah daripadanya menuntut ilmu itu fardu kifayah, ilmu syarak. Dan barang yang bergantung dengan dia dengan ilmu syarak, yakni ilmu syarak seperti usuluddin yang dapat menguraikan syubhah, itu fardu kifayah. Yang lain pada tu wajib fardu ain.
Asas dalam ilmu usuluddin tu fardu ain atas setiap orang dah tahu. Yang lebih-lebih pada tu fardu kifayah. Mana dia? Dalam bab takluk. Takluk tu masuk fardu kifayah. Dia bukan fardu ain. Tapi keseluruhan ilmu tu dia bagi fardu ain lah. Asas ilmu tu fardu ain. Tapi dalam ilmu tu dia ada cabang-cabang dia. Dan usul fiqah tu fardu kifayah. Aduh, usul fiqah ni kena mengaji juga. Kalau kita rasa nak pertahankan ahli sunnah ni, usul fiqah kena mengaji balik, bagi tenggelam. Setakat ni yang saya nampak, Wahabi ni dia banyak guna kawaid fiqh. Apabila kawaid fiqh itu mengenai dengan apa yang dia nak hukum, dia akan guna. Wahabi mana pun, dia masa tu dia tinggal Quran sunnah, dia ambil kaedah. Contoh kaedah yang popular sekarang ni, ad-darurah tu tabihul mahzurat. Itu memang orang Wahabi tak pernah tolak. Dia pegang kaedah kan, kaedah pemerintahan, orang putih pun pakai yang tu. Tapi usul fiqh dia tak belajar. Beza tu, kawaid fiqhiyah dengan usul fiqh benda yang berbeza. Usul fiqh mempelajari bagaimana istimbat hukum. Macam mana boleh keluar hukum wajib, macam mana boleh keluar hukum sunat, nak hukum dia ni harus. Itu kena mengaji usul fiqh. Kemudian bila dah dapat hukum, maka diletakkan kaedah, kawaid ini untuk hukum tanpa merujuk Quran sunnah dah, sebab dia ambil dah asas tu. Macam tu al-masyaqqatu tajlibu taisir, contoh. Ad-darurah tu tabihu mahdurat. Maka dia tak perlu rujuk balik kepada Al-Quran sunnah sana, dia ambil kaedah tu ya sebagai alat untuk hukum. Kalau tidak susah. Kalau kita tak ambil kaedah tu, dia susah nak hukum. Macam COVID-19 ni lah. Kenapa boleh tak semayang jemaat? Dia ambil ad-darurah tu tabihu mahdurat. Dia ambil pada situ. Kalau tidak, dia tak boleh hukum. Nak cari dalil, dalil khusus tak berlaku. Sebut wabak tahun zaman Nabi, kusta, tapi tak masuk virus. Jadi dia ambil keseluruhan, tak kira lah wabak ke, ataupun peperangan ke, banjir ke. Banjir bukan wabak. Hujan lebat ke, terlampau lebat yang memudaratkan. Dia lebih umum. Okey, usul fiqh kalau boleh ngaji, kena mengaji lah, ambil asas saja lah, supaya kita tahu asal usul hukum tu. Dan nahu, nahu ni antara ilmu yang orang Melayu tak berkenan. Kalau orang awam lah, kalau pondok tu wajib. Dan banyak budak sekolah Arab dia tak boleh pergi ilmu nahu saraf. Itu yang gagal dalam proses pembelajaran sekolah agama, sekolah yang ambil sanawi sebagainya, yang ambil SPM. Bila sampai nahu saraf, dia gagal. Dia pun tak boleh, tak boleh pergi. Yang boleh ni orang pondok, sebab hari-hari duk main benda tu, hari-hari nahu saraf, hari-hari nahu saraf. Jadi dia boleh lah sikit. Nahu saraf ni antara alat yang sangat penting dalam fatwa, dalam memaham kitab ibarat. Yang saya tengok 2-3 hari ni, Wahabi banyak gunakan kitab Sunni, kitab-kitab Syafi'i, dan dibaca dengan ibarat yang dia faham, bukan nahu yang sebenar. Sebab kita tinggalkan ilmu nahu ni, perbahasan nahu ni dah macam orang tak minat. Itu yang jadi dia menang. Dia tahulah sikit. Dan lughah masuk fardu kifayah, bahasa. Dan ikhtilaf ulama' tu masuk fardu kifayah. Kena mengaji bab ikhtilaf ulama'. Tu kita ngaji Bototulab. Kalau juga ngaji Matan Badrin cukup dah. Matan Badrin tu dah banyak lah untuk fardu ain lepas lah. Tapi kita ngaji Bototulab apa nak bagi faham fardu kifayah, ikhtilaf ulama' dalam bidang mazhab Syafi'i. Untuk dan dia kena lagi fardu kifayah ni orang yang tahu 4 mazhab. Benda dia banyak nak melibatkan dalam syubhah dan sebagainya. Dan ittifaqnya kena faham. Ikhtilaf ulama' dan ittifaq ulama' tu ilmu fardu kifayah, bukan wajib lah.
Dan lainnya, tiap-tiap barang yang tiada sempurna yang wajib melainkan dengan dia, maka wajib atas seorang Muslim yang merdeka. Okey, jadi kias pada sini tiba ilmu. Dalam kitab ilmu dia bahas bab ilmu. Termasuklah dengan kita kata mengadakan orang Muslim, doktor orang Muslim, kedai orang Muslim tu masuk fardu kifayah. Dan kaedah dia ambil keseluruhannya, ambil pada kaedah fiqh juga. Ya, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib tu tadi tu. Tidak sempurna yang wajib melainkan dengan dia, maka dia jatuh wajib, fardu kifayah. Ya, kenapa ekonomi itu jatuh wajib? Sebab dengan ekonomi boleh buat masjid, boleh bayar duit imam. Dia ini kan, imam pun nak kena sara juga dia nak cari makan sendiri. Kita ikut zaman sunnah Nabi. Tak payah zaman sunnah Nabi, tidak ada pula derma nak bangun masjid, bayar duit imam apa, duit siap apa, tak ada. Suasana tu tak memerlukan zaman tu. Sekarang ni zaman memerlukan, maka ekonomi kena bangun. Maka jatuh fardu kifayah atas banyak perkara, bukan masjidnya. Berdirikan sekolah, duit juga. La yatimul wajibu ila bihi fahuwa wajib. Mendirikan dana itu wajib. Ya. Hari ni kita tengok dalam sistem ekonomi kita, banyak orang buka tahfiz, banyak orang buka pondok, tapi tidak ada dana. Dan kebanyakan asatizah ni dia letakkan pada bila kita buka Tuhan akan tolong. Tu masuk pada ar-raja, harapan pada Tuhan. Tu keyakinan dengan Tuhan. Tapi usaha ikhtiar kita sebagai orang asbab, kena ambil asbab. Kena bina dana dulu. Sebab banyak tahfiz yang untuk guru, ustaz dia lari, tak boleh nak sara nak murid. Orang derma apa duit sangat. First mula buka, boleh lah kita bagi seorang 100, ada yang sanggup bagi seorang 1000. Bila sampai 3 tahun, dia tak akan nak keluar 3,000 setiap bulan, 1,000 dia pun tak larat juga dah 3 tahun. Tapi sekolah tetap macam tu juga, tidak ada dana sendiri. Tunggu. Itu yang berlaku kita dalam masyarakat hari ni. Bila nak buka tu memang banyak orang bagi tabung, buat keluar tabung. Tapi bila dah tegak, mudir tu sendiri kena cari dana. Akhirnya tutup. Ustaz tu pun mula-mula gaji 1,000, sedap lah bujang ni. Tengok dia kata mudir yang pakai kereta besar, welfare bagai. Aku duk pakai wira buruk lagi, robek. Robek dia pun. 1,000. Lama-lama dia pun cunggit, kata orang dah. Tak larat tunggu, saya larat nak makan redha gitu je. Tutup kan. Dia sebab guru kualiti, kita payah cari kan. Saya pengalaman lah dengan sekolah ni. Kita payah nak mencari guru yang pakar, yang berkualiti, yang konsisten, istiqamah. Jadi kalau ada seorang, kena bela sungguh guru tu. Penjadual dia cantik, cara dia susun sekolah cantik, dia jaga murid tertib. Orang macam ni kalau boleh cari dana, bela dia, bagi dia sampai dia tak payah cari keluar. Tapi masalah malangnya, guru-guru pondok ni dia terpaksa cari dana luar. Dia sendiri nak masuk poket dia kena mengajar masjid-masjid. Itu memang tak boleh. Pengalaman saya memang tak boleh. Dia akan tinggalkan sekolah dia, dia bagi dekat asisten dia pula habis sekolah lingkup gitu. Itu yang berlaku banyak gagal lah, banyak. Buka banyak, tumbuh boleh kata setiap tahun ada sekolah baru mata hafiz. Buka je Facebook, ada je orang minta. Tapi dia akan gagal tengah jalan. Sedikit sangat yang maju berterusan. Sebab bukan semua orang nak derma, tak larat. Mari tabung, sekolah sama juga. Mari tabung, sekolahnya sama juga. Bila dia nak tumbuh, fardu kifayah tu penting. Kena bangunkan dana dulu.